Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Para tetamu rumah Allah yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya, serta mengikhlaskan setiap amal. Semoga kita mendapat taufik dan hidayah, diperkukuhkan iman, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah Maha Esa. Bersempena dengan hari kesehatan mental sedunia yang disambut setiap tahun pada 10 Oktober, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Mental Sehat, Hidup Sejahtera. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 6 surah Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illa yu'minu bihadzal hadithi asafa. Shadaqallahul azim. Yang maksudnya, maka jangan-jangan pula engkau, yakni wahai Muhammad, membinasakan dirimu kerana bersedih hati terhadap kesan perbuatan buruk mereka, sekiranya mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran. Tubuh manusia terdiri daripada 2 unsur, fizikal dan mental. Mental merujuk kepada bahagian dalaman manusia terkait jiwa, emosi, perasaan dan fikiran yang amat mempengaruhi corak kehidupan, bentuk kelakuan serta gaya fikir. Mental yang sehat merupakan teras kehidupan sejahtera, membolehkan seseorang berfikir dengan waras, berbicara secara berhikmat, melakukan pekerjaan dengan baik, serta mampu menyumbang bakti kepada bangsa dan negara, seterusnya memencap nikmat kebahagiaan. Kesehatan mental amat penting diberikan perhatian. Lazimnya seseorang yang sehat mentalnya akan sentiasa menunjukkan sifat-sifat positif seperti mudah bergaul, beramah mesra, berkeyakinan tinggi, bijak mengurus dan berupaya mengendalikan sesuatu masalah secara bijaksana. Sebaliknya, gangguan mental menyebabkan seseorang merasa resah, murung, celaru, gugup, cemas, takut, tertekan dan sebagainya, yang mengakibatkan berlakunya perubahan sikap seperti berdiam diri, enggan bergaul, mudah marah, hilang tumpuan serta hilang kewarasan. Jika tidak dibendung atau tidak dirawat, gangguan mental boleh membawa kepada tindakan lebih buruk, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederakan ahli keluarga, orang sekeliling, malah menjejaskan keharmonian hidup bermasyarakat. Antara kunci yang mendorong kepada berlakunya gangguan mental ialah kesempitan dan bebanan hidup, mengalami pengalaman buruk, terdedah kepada suasana dan
persekitaran hidup yang tidak bersih dan tidak sehat, terpinggir daripada sokongan keluarga, pengambilan minuman keras serta ketagihan darah, tabiat makan yang buruk dan kurang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Malaysia mencatatkan peningkatan masalah kesehatan mental. Orang-orang yang mendapatkan rawatan atau sokongan menerusi talian bantuan perkhidmatan sokongan usaha sosial meningkat 5 kali dalam tahun 2022 berbanding tahun 2020. Tinjauan kesehatan dan morbidity. Kebangsaan mendapati 1/3 rakyat Malaysia berumur 13 tahun dan ke atas berhadapan masalah mental. Kementerian Kesihatan Malaysia merekodkan seramai 424,000 orang kanak-kanak berusia antara 5 hingga 9 tahun mengalami masalah gangguan mental. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam mengiktiraf bahawa kehidupan manusia akan melalui saat-saat getir dan ujian yang boleh menggoncang keyakinan dan ketabahan diri. Kerana itu, Rasulullah SAW menitipkan amalan yang boleh mengelakkan diri dari mengalami gangguan mental seperti doa yang diamalkan oleh baginda. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghulbatid daini wa qahril rijal. Yang maksudnya, ya Allah, kami berlindung denganmu daripada kemurungan dan kesedihan, dan kami berlindung denganmu daripada sifat lemah dan malas, dan kami berlindung denganmu daripada rasa takut dan kedekut, dan kami berlindung denganmu daripada belitan hutang dan gangguan jahat manusia. Ayat 6 surah Al-Kahfi yang khatib jadikan rujukan pada awal khutbah menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami kesedihan. Berpandukan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kewarasan akal tidak dihanyutkan dengan kesedihan. Hendaklah dijadikan pengajaran akan sifat tabah, redha dan sabar. Seperti Nabi Ya'qub alaihissalam mengawal kesedihan ketika menghadapi ujian menerima kabar duka berkenaan Nabi Yusuf alaihissalam. Baginda memusatkan pergantungan kepada Allah dengan mengucapkan sabrun jamil, Allahul musta'anu ala ma tasifun. Yang maksudnya, kalau begitu bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah lah yang dipohonkan pertolongan tentang apa-apa kamu ceritakan. Surah Yusuf ayat 18. Selain amalan rohani, hendaklah juga diikhtiarkan rawatan di hospital atau pusat rawatan untuk para pesakit. Kaedah rawatan dan penyembuhan masalah mental yang lebih berkesan perlu dipertingkatkan dengan menambah jumlah tenaga pakar pesakit mental serta memperbaiki prasarana rawatan. Ketika ini, negara hanya memiliki 600 orang pakar pesakit mental berbanding 3.000 tenaga pakar yang diperlukan. Hakikat ini perlu diberi perhatian, terutama oleh pihak berkuasa, agar dapat memenuhi saranan Pertubuhan Kesehatan Sedunia yang menyarankan setiap negara mempunyai tenaga pakar pesakit mental dengan nisbah seorang pakar bagi setiap 10.000 orang pesakit. Tekanan dan bebanan
hidup seseorang boleh dikurangkan jika masyarakat mengamalkan sifat ihsan yang bersedia membantu meringankan beban orang lain. Sebagai contoh, isteri yang baru melahirkan anak memerlukan tempoh masa untuk kembali sihat secara mental, emosi dan fizikal. Ketika itu, para suami dan ahli keluarga sepatutnya tampil mempermudahkan segala urusan, terutama keperluan ibu dan bayi. Tekanan di tempat kerja tidak akan menjadi bebanan jika pasangan suami isteri saling bantu-membantu meringankan urusan rumah tangga. Dan anak-anak pula tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk melakukan perkara di luar kemampuan dan minat mereka. Sebaliknya, anak-anak hendaklah diberi bimbingan untuk memilih apa saja bidang yang mereka mahu ceburi, yang berasaskan bakatnya, keupayaan dan minat mereka, asalkan memberi manfaat. Jemaah rahimakumullah, menyimpulkan beberapa peringatan. Yang pertamanya, memastikan diri memiliki mental yang sehat melalui pengawalan dan pengurusan emosi yang betul. Lakukan kegiatan berfaedah seperti berriyadhah, bergotong royong, menghubungkan silaturahim, dan elakkan dari berdendam, berhasad dengki, memendam masalah. Sebaliknya, apa juga masalah dikongsi bersama ahli keluarga, rakan dan teman serta orang-orang yang dipercaya. Peringatan yang kedua, memperbanyakkan amalan yang boleh mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membaca Al-Quran, berzikir, bermunajat, berpuasa, bersedekah dan berdoa, memohon bantuan yang Maha Esa. Dengan mengingati Allah, hati akan dipenuhi ketenangan dan pasrah kepada segala ketentuannya. Peringatan yang ketiga, menghulurkan bantuan kepada mereka yang mengalami gangguan emosi dengan mendapatkan khidmat pakar pesakit mental, pakar konseling, atau setidak-tidaknya memberikan nasihat dan membantu menenangkan hati mereka. Dan akhirnya yang keempat, mengamalkan budaya hidup yang dapat membantu membangunkan minda dan tubuh yang sehat melalui bahan makanan yang seimbang, tidur dan waktu rehat yang cukup, serta berriyadhah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.